Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cikgu Nita. Waalaikumsalam. GB, apa kabar GB? Ya, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Kabar-kabar PKP lah nih. Beginilah keadaan kita nih, apa boleh buat. Ya, Maknanya kita terpaksa juga ikut arus perkembangan semasa lah kan. ya. Dalam mengatur kita punya sekolah ni apa boleh buat. Ya. Jadi Cikgu Nita, untuk perjumpaan kita pada kali ini mungkin ada beberapa perkara lah ya yang saya ingin dapatkan perkembangan semasa lah ya, terutama tentang pengoperasian sekolah. So kalau boleh Cikgu Nita share sikit tentang apa sudah yang berlaku dengan kita punya keadaan semasa di sekolah Kak? Ya, terima kasih GB. Seperti yang kita maklum, sekarang ni memang kita dalam tempoh bercuti lah ni. Selama 2 minggu selepas kita menjalani PDPR 2 minggu sebelum itu. Jadi perkembangan dalam musim-musim PKP setakat ini, Alhamdulillah sekolah dalam keadaan baik juga, hasil daripada pemantauan secara tidak langsung pada setiap hari. Jadi berkaitan dengan keadaan PDPR, murid-murid sekarang sedang dalam bercuti lah. Jadi ada juga guru-guru yang masih meneruskan sesi macam mengikuti kerja-kerja rumah yang belum selesai semasa tempoh PDPR yang telah dijalankan setakat inilah. Maknanya sebelum kita cuti semester baru-baru ni, makna kita ada 2 minggu dalam menjalankan PDPR lah kan? Ya, memang kita ada menjalankan PDPR yang seperti yang memang telah termaktub dalam jadual KPM lah sebelum ni. PDPR itu berjalan. Jadi kalau begitu kan Cikgu Nita, boleh tak kita dapatkan sedikit info ataupun laporan bagaimana penglibatan murid lah terutamanya dalam sesi PDPR yang telah dilaksanakan sebelum ini? Ya, jadi apapun penglibatan guru-guru dan juga murid-murid dalam sesi PDPR sebelum ini memang ada data dia, dan data ini diperolehi daripada sistem yang telah dibangunkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dan dipantau bersama oleh PPD Kota Kinabalu. Jadi dari segi sekolah pun boleh memantau ya perjalanan PDPR yang berlaku di sekolah. Dari segi data, saya ingin menyebut di sini ada 2 data lah yang boleh kita lihat daripada sistem tersebut. Yang pertama ialah penglibatan guru dan yang kedua ialah penglibatan murid. Jadi saya teruskan tentang penglibatan guru lah dulu. Kalau penglibatan guru dapat dirumuskan dalam tempoh PDPR yang 2 minggu sebelum cuti sekolah bermula, iaitu bermula daripada 17 Mei sehingga 28 Mei. Penglibatan guru boleh dikatakan hampir 100%, 96% lah secara purata dia. Jadi ini menunjukkan penglibatan guru adalah sangat baik dan sangat memperangsangkan. Dari segi penglibatan murid pula dalam PDPR 2 minggu yang berjalan itu, dapat dirumuskan bahawa peratus yang tidak mengikuti PDPR adalah lebih kurang 48% sahaja. 48% lah, satu angka yang agak besar, manakala yang mengikuti PDPR adalah 52%. Itu berdasarkan data yang telah saya buat rumuskan daripada sistem. Maknanya kita ada hampir 50% lagi kan Cikgu Nita yang tidak mengikuti PDPR. Ya, betul. Jadi maknanya kalau hampir 50% ini dia akan memberi impak juga kepada pelaporan PBD murid-murid kita. So setakat inilah kan Cikgu Nita ada tidak terfikir untuk melaksanakan apa-apa orang kata inisiatif atau intervensi
strategi ataupun cadanganlah bagaimana untuk kita meningkatkan penglibatan murid-murid ini, dan mungkin jugalah adakah tidak dikenal pasti punca-punca murid-murid ini tidak melibatkan diri dalam PDPR. Ya GB, setelah beberapa tempoh kita menjalankan PDPR, berdasarkan daripada pengalaman yang sebelum-sebelum ini, termasuklah juga yang tempoh 2 minggu yang terbaru ini, kita dapat melihat mungkin dari segi jadual waktu yang kita berikan kepada ibu bapa lah GB, kepada murid-murid sebenarnya. Kalau kita lihat jadual waktu yang kita berikan kepada ibu bapa dan murid sebelum ini, dia hanya fokus kepada satu sesi saja. Maknanya sidang pagi dan petang pun akan dilaksanakan pada waktu pagi lah. Ya. Jadi menyadari hakikat ini GB, saya mungkin terfikir sebab sekolah kita ini ada 2 sesi. Sekolah yang agak besar, jadi dengan murid yang 1,300 lebih kurang enrollment dia, jadi kita sediakan jadual hanya satu sesi saja daripada tahun 1 hingga tahun 6, termasuk prasekolah dan juga termasuk pendidikan khas. Jadi menyadari hakikat ini, mungkin ramai ibu bapa yang berhadapan dengan masalah peranti untuk mengikuti kelas secara dalam talian. Jadi pada saya ada cadangan untuk memanjangkan tempoh pengajaran guru lah. Jadi kita kena ubah suai mungkin jadual kita, di mana kita perlu sediakan jadual untuk murid pagi ialah di sesi pagi dan murid petang di sesi petang. Kalau tidak begitu pun, mungkin kita masih beri aplikasi satu jadual itu, cuma kita panjangkan tempoh pengajaran guru kepada murid. Maksud dia tidak terhad pada satu masa saja. Kita boleh panjangkan dia dari pagi sampai ke petang. Ya, itulah GB. Jadi maknanya jadi maknanya untuk cadangan yang ini, jangkaan kita akan mengharapkan penglibatan murid terhadap PDPR boleh ditingkatkan lah, begitu? Ya, saya mengharapkan begitu sebab kita terfikir mungkin ibu bapa yang mempunyai ramai anak, dia bergantung hanya satu peranti saja. Jadi apa kata kalau dia sampai bilangan anak ada 3 atau 4 orang dan masing-masing berebut-rebut untuk melaksanakan PDPR pada satu masa saja. Jadi masa kita sudah had di sana. Jadi kalaulah kita punya jadual anjal dari pagi sampai ke petang, mungkin memberi ruang kepada anak-anak ini untuk bergilir-gilir menjalankan PDPR sebab tidak ada masa yang terhad. Dan guru pun dari segi mencatat di dalam sistem D5 yang mana pengajaran pembelajaran sudah berlaku, dia boleh anjalkan masa dalam tempoh masa 2-3 hari selepas satu-satu sesi pengajaran pembelajaran. Jadi di situ dia boleh kutip data siapa murid yang sudah menjalankan dan sudah yang belum menjalankan. Jadi dengan cara ini saya mengharapkan agar penglibatan murid dalam PDPR akan meningkat. Begitu je. Jadi maknanya jangkaan kita, kita cuba letakkan orang kata time frame. Maknanya kita mengharapkan tempoh 2 minggu bermula minggu depan kan, kita akan mula sudah PDPR semula. Kita akan menjangkakan daripada 48% kita boleh melangkau kepada mungkin 50 atau 60% paling kurang lah. Begitu. Saya mengharapkan begitu. Jadi itu untuk cadangan penambahbaikan kita punya pengurusan PDPR lah. Jadi ada tak lagi cikgu punya cadangan ataupun mungkin inisiatif yang lain lagi untuk melihat kepada isu ini? Kalau ada? Ya, mungkin ada satu lagi cadangan lain selain daripada tentang menganjalkan jadual waktu pembelajaran PDPR tersebut. Mungkin dari segi guru lah pula.
Sebab pada saya guru itu adalah tonggak utama untuk melancarkan perjalanan PDPR di rumah. Jadi seharusnya guru harus kreatif dan pelbagaikan dia punya kaedah pengajaran, iaitu bila kita cerita tentang kreatif dalam kaedah pengajaran pembelajaran dia, bermakna mungkin guru boleh mengaplikasikan pelbagai kaedah di dalam PDP mereka lah, terutama sekali seperti menerapkan elemen didik hibur dalam PDPR mereka, iaitu dan boleh juga memberdayakan amalan penggunaan aplikasi interaktif dalam PIK 21, dalam Google Classroom, Kahoot, Quiz dan Okey. Jadi kan Cikgu Nita melihat kepada cadangan penambahbaikan yang Cikgu Nita baru sebutkan tadi tu, adakah tidak sebelum ini dibuat mungkin kaji selidik ataupun kutipan data apa kaedah PDPR yang menjadi kelaziman guru-guru kita guna yang sebelum inilah yang kita boleh katakan sebagai mungkin antara penyebab kepada kurangnya minat murid-murid menyertai PDPR ini. Mungkin boleh disebutkan beberapa kaedah yang mungkin sudah itu saja guru-guru guna. Ya, asyik ulang-ulang itu saja kan. Jadi kalau kalau dilihat dalam kita punya data analisis, bahagian guru, cara penyampaian atau kaedah pengajaran pembelajaran mereka di rumah kepada murid-murid, di sini kita dapat lihat bahawa lebih kurang guru menyampaikan pengajaran pembelajaran di rumah secara luar talian, iaitu 49%. Jadi yang dalam talian hanya 4%. Kalau dalam talian, itulah yang tadi mungkin kita boleh perkasakan seperti kita punya menggunakan aplikasi interaktif, quiz, dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat selama ini mungkin hanya menggunakan modul kan, ataupun lembaran kerja berdasarkan buku teks dan sebagainya. Tetapi itu juga satu kaedah lah dalam PDPR, tidak juga salah dipergunakan di sini. Okey, maknanya di situ kita ada data jugalah kan. Mari kita ada data, maknanya kita akan menggunakan data itu sebagai baseline untuk kita lihat pula sama juga dengan murid tadi. Kita cuma tengok di manakah peningkatan prestasi ataupun peningkatan peratus selepas inilah. Jadi maknanya jika kedua-dua tu nanti akan menunjukkan peningkatan yang mungkin orang kata memberangsangkan, maka kita boleh teruskan intervensi inilah gitu. Jangkaannya begitulah kan. Okey. Jadi alhamdulillah, maknanya kita sudah ada kata sepakatlah di sini. Kita sudah nampak isu dan kita sudah nampak cadangan-cadangan untuk kita mengatasi isu yang kita lihatlah. Cuma mungkin kita kena ada susulan semula selepas ini untuk kita melihat kembali adakah isu-isu ini telah dapat ditangani dengan menggunakan intervensi yang kita sudah sebutkan tadilah. Just cumanya kan Cikgu Nita, just in case lah mungkin apabila kita melaksanakan kedua-dua intervensi tadi itu, ada tidak kita terfikir kita ada satu backup plan ataupun plan kontingensi sama ada untuk murid atau untuk guru, manalah tahu kalau tiba-tiba orang kata ada pula isu lain yang timbul yang menyebabkan kita punya intervensi yang ini tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Adakah Cikgu Nita ada backup plan yang lain kah atau setakat ini belum lagi terfikir? Ya, sebenarnya kalau benda ini memang sepatutnya kita fikirkan juga beberapa plan kontingensi yang lain jika sekiranya dua perkara yang baru kita rancang untuk plan intervensinya tidak berjaya.
Jadi mungkin perkara ini boleh saya bawa bincang bersama dengan pentadbir dan juga barisan-barisan penolong kanan yang lain. Apakah kemungkinan backup plan yang boleh kita sediakan nanti? Oh, okey. Rasanya boleh libatkan MLT jugalah mungkin ya, sebab mereka lebih dekat dengan murid-murid dan mereka yang lebih dekat dengan intervensi yang dilaksana. So mungkin ada pendapat-pendapat mereka yang kita boleh ambil dan gunakan sebagai baseline untuk form lagi intervensi yang seterusnya. Okey, so maknanya alhamdulillah Cikgu Nita, tahniah, syabas, maknanya kita dari segi persiapan memang okey, alhamdulillah. Saya rasa kita akan dapat melaksanakan kita punya intervensi ini. Mudah-mudahan dengan cara ini kita dapat mendepani isu PDPR ini dengan lebih cemerlang dan dengan lebih baik. Okey, Terima kasih. rasanya kita cuba tetapkan lagi tarikh untuk kita berjumpa yang akan datang, berapa hari bulan ya? Okey, kalau mengikut kepada kita punya jadual PDPR yang akan dibuat berdasarkan keputusan Menteri Kanan Pendidikan baru-baru ini, KPM. Ya. Jadi PDPR kita akan bermula pada 14 hari bulan Jun. Ya. Sehingga kepada lebih kurang 16 hari bulan Julai, iaitu dalam 25 hari lah tempoh masa PDPR berjalan. Jadi melihat kepada perkara ini, mungkin kita perlu juga buat sedikit perjumpaan lebih kurang sehari atau 2 hari sebelum PDPR bermula untuk kita memberitahu tentang jadual PDPR yang bakal kita akan lakukan, kenapa begitu dan sebagainya dan apa tujuan dia. Dan kita akan laksanakan dan kita mungkin akan melihat hasil hasil pencapaiannya mungkin dalam 2 minggu selepas tempoh pelaksanaan dapat dijalankan. Okey, boleh. Jadi agak-agak kalau saya tengok takwim mungkin dalam 25 Jun lebih kurang ataupun 2 minggu kan? Yes. Selepas 10 hari PDPR, 25 Jun tu kira 10 hari lah. So kalau kita dapat buat perjumpaan pada 26 ataupun 27, saya rasa okey. 26, 27 Sabtu. Ya, sebab kita akan mulakan kelas pada 14 Jun kan? Iya, maknanya kita ada 10 hari untuk kita semak balik lah. Ya. Okey, jadi maknanya kita tetapkan tarikh perjumpaan kita seterusnya ialah pada 26 Jun. 26 lah. Okey. 26 Jun Sabtu ya. Ya. 25 tu masih ada PDPR lagi. Ya, 26 Jun lah untuk melihat ya. Sama ada peningkatan ke tidak peratus penglibatan murid dalam PDPR kita. Okey. Ya, sebab kita punya sasaran untuk melihat peratus penglibatan murid dan juga kaedah guru yang orang kata PBD apa semua itu belum lagi kita sentuh lah kan? Iyalah. Okey, alhamdulillah, tahniah. Jadi Cikgu Nita nanti tambah sahaja dalam Cikgu Nita punya OPPM tindakan yang seterusnya inilah, tambah saja dalam tu. Ini adalah intervensi untuk PDPR ya. Okey. Iya. Okey, so rasanya okey sudah, alhamdulillah. Kita jumpa lagi nanti. InsyaAllah kita akan sentiasa kita akan sentiasa keep in touch lah, tengok apa yang perkembangan. So, okey Kak Nita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Didi. Okey. Kita jumpa lagi. Okey.